So, the next topic adalah tentang control dan precise menggunakan teknik fresh breakout di time frame yang saya akan ajar dekat korang. Kenapa kita kena ada fresh breakout? Kenapa kita kena ada control dan precise? Supaya kita tak entry dalam zone yang besar. So, macam mana kita nak kurangkan zone tu? Saya akan ajar. Assalamualaikum. Kita akan mulakan the next topic, which is control precise fresh breakout. Okay, so kegunaan benda-benda ni semua untuk kita punya the next topic, which is very important kan, adalah disebabkan kita dah tahu dah key levels kat mana, macam nak cari key levels. Sekarang ni kita nak tahu dekat mana dan macam mana kita boleh entry menggunakan key levels tu. Okay, so now for example, kita ada control precise, dan kemudian kita ada fresh breakout. Okay, saya akan cakap pasal fresh breakout dulu. Fresh breakout itself korang boleh gunakan on its own. Maksudnya dia punya tersendiri korang boleh pakai. Tak ada nak pakailah benda-benda lain. Okay, kita akan cakap pasal control dan precise. Control dan precise adalah apabila korang dah cari zone fresh breakout dan zone fresh breakout terlampau besar, korang guna control dan juga precise untuk korang kecilkan dia. Kita akan masuk pasal fresh breakout dulu. Pasal fresh breakout, satu benda yang korang nak kena faham, dia ada satu dinamakan sebagai valid breakout, okay, valid breakout, dan lagi satu dinamakan sebagai swap zone, okay. Dan dua benda ni adalah di dalam kategori fresh breakout, teknik yang saya selalu ajar lah. Okay, sekarang ni macam mana pula dengan time frame? Time frame ni kegunaan dia adalah mudah sahaja. Saya akan tengok di time frame, cara dia, susunan dia. Contoh saya mula dekat day 1, saya akan turun 2 time frame kepada H1 dan kemudian saya akan turun kepada M30 ataupun juga M15. Okay, dan kemudian baru saya akan entry, di M5 ataupun di M1. Kemudian next, saya ada H4. Di dalam H4 saya akan turun kepada M30 dan juga saya akan masuk kepada M15. Seterusnya saya akan turun kepada M5 dan juga saya akan turun kepada M1. Faham? Okay, so ni kegunaan dia juga. Next, kita ada H1, saya akan turun kepada M15 dan kemudian saya akan gunakan M5 dan juga M1. Okay, korang ingat ni korang ingat flow dia. Sangat penting. Sebab, for example, kalau contoh saya cakap pasal valid breakout dulu. Valid breakout ni Okay, saya cakap pasal kita punya valid breakout dulu. So pattern untuk valid breakout kita ada 2. Okay, number 1, bentuk dia adalah. Number 2, bentuk dia adalah. Okay, so cara nak tanda valid breakout, dia perlu tanda yang atas, kemudian dia perlu tanda yang bawah. Yang ni pun sama, dia perlu tanda yang atas, kemudian korang perlu tanda yang bawah. Okay, kenapa sangat-sangat penting adalah apabila harga tu dia datang balik, menuju balik ke atas, korang boleh cari lagi, korang boleh akan start masuk sebagai sell. Kalau yang dekat sini pun macam mana pula, kalau harga tu dah datang balik dalam zone korang dah boleh cari setup untuk nak buy. So inilah kegunaan dia untuk valid fresh breakout dengan juga breakout. Okay, dia tak susah pun. Okay, kalau contoh kegunaan time frame ni pula dekat mana? Okay, so kalau saya entry, for example, saya entry dekat saya punya fresh breakout yang ni, saya jumpa dia dekat H4 contoh. Saya akan make sure bila harga tu dah sampai balik dalam zone saya ni, saya akan pastikan zone saya ni tak terlampau besar. Kalau dia contoh 80 pips agak besar, so apa yang saya akan buat, saya akan ringkaskan benda tu. So sama juga dekat sini, saya nak make sure yang zone saya ni tak terlampau besar. Kalau saya jumpa dekat H4, macam mana saya nak kena ringkaskan zone 80 pips ni kepada mungkin 40 ataupun mungkin kepada terus 30 pips sahaja. So itulah dinamakan korang precise dengan juga control. Korang kena gunakan time frame yang saya dah bagi. Tapi tak apa, nanti saya ajar. Okay, so ini adalah valid breakout punya bentuk. Okay, kalau ini adalah bentuk fresh breakout lah, kita ada satu sell, satu buy. So kemudian kita ada swap zone. So swap zone ni, okay, contoh kita nak cari fresh breakout sell, tetapi last dia break je balik ke atas. So kita akan counter benda tu. Okay, faham tak? Nampak tak apa maksud saya? Okay, sekali lagi So untuk nombor 1, bila kita dah tahu dah harga menjunam, okay, kemudian kita pun cari setup nak masuk sebagai sell, tetapi dia tidak menjadi, dia pecah balik atas. Time tu lah korang akan counter benda ni jadi sebagai
buy. So ni dinamakan sebagai swap. Korang tukarkan dia. Sepatutnya dia jadi macam ni, tetapi last dia pecah ke atas, dia terus sambung sebagai buy. Okay, so itulah dinamakan sebagai swap zone. So next kita akan cakap pasal yang sell pula macam mana. So sepatutnya dia nak kena jadi buy, betul? Tetapi disebabkan harga break ke bawah, breakout, pullback, dia jadi sebagai sell. Okay, so ini adalah dinamakan sebagai swap zone. So tak susah pun, cari korang boleh buat, tak ada masalah. Faham? Okay, so kita akan masuk dulu. Kita akan cari dekat dalam H4. Kita akan cari sama-sama, kita akan tajamkan mata sama-sama, kita akan tengok ada apa yang dekat yang kita boleh masuk untuk masuk dalam H4. Okay, contoh, kalau korang nak pakai fresh breakout on its own, maksudnya tak nak pakai key levels ke, ataupun korang nak gunakan key levels pun boleh. Key levels ni hanyalah bantuan direction. Korang dapat kenal pasti direction dia nak ke mana. Key levels ni untuk korang cari betul-betul dekat mana korang boleh standby zone-zone korang. Okay, nampak tak fresh breakout buy yang pertama? Sekejap, bagi saya tukar colour dulu. Biasanya zone-zone ni saya lagi suka hitam. Okay, so sini satu. Okay, kemudian apa yang korang nak kena faham dan apa yang korang nak kena tahu is apabila harga tu menuju ke bawah, apabila kita punya harga menuju ke bawah, kita dah boleh standby cari-cari setup buy. Faham? Okay, so next, bila harga kita ni adalah fresh breakout buy, okay, ni adalah zone dia. So jom kita tengok sekejap. Bila harga tu mungkin, okay, macam sekarang ni zone dia tak terlampau besar, okay lah, cantik lah. Okay, jom kita masuk lah. Okay, masuk H1 So bila zone dia tak terlampau besar, okay lah, dalam 40 pips. So korang kena pastikan bila korang dah tanda zone ni kan, korang nak kena kecilkan. So dekat sini lah kita guna precise and control. So bila harga tu dah masuk, apa yang kita boleh buat, kita boleh standby nak cari setup sell. Setup buy dulu. So dekat sini sangat penting untuk korang understand, boleh ke tak sebelum dia nak sampai kat sini untuk kita punya zone buy ni, boleh ke tak kita cari setup sell dulu. Faham tak? So tu yang saya selalu tekankan tau. Kalau kita dah kenal direction, kita dah tahu dah, okay, direction dia saya memang confirm dia akan sampai dekat dalam sell ni kan. Okay, kita dah boleh sell dulu dekat atas ni. Betul tak? Kita boleh tahu dia boleh nak sampai dalam zone buy. Minta maaf, kita boleh zone buy. Kita boleh tahu yang kita boleh sell dulu dekat atas ni. Dengan satu cara juga, ingat tak saya bagi tahu H1 ni, kalau H1 pun boleh guna cari lagi fresh breakout. Nampak tak fresh breakout lagi satu dekat sini? Okay, so sebab tu pentingnya. Contoh lah kan, contoh. Tapi saya nampak ni boleh ni, insyaAllah. Okay, so kita boleh cari dulu setup peluang sell dulu, sampailah ke zone buy. Dalam zone buy baru kita cari peluang setup untuk nak sell, buy. Okay, so next, kalau saya contoh fokus je dekat H4, mana lagi fresh breakout yang ada depan mata saya. Okay, kalau macam ni, depan mata saya ni ada satu, tetapi kalau korang tengok, dia terlampau awal, terlampau fresh sangat-sangat. So kadang-kadang dia tak valid, sebab dia terlampau fresh. Okay, boleh je nak tanda, tak ada masalah, boleh je. Tetapi saya lebih suka tanda yang dekat atas ni, sebab sini pun bentuk fresh breakout ni. Nampak tak? Nampak kan? So sini pun bentuk fresh breakout. So tanda je lah. Tanda je lah. Macam ni. Faham? Okay, so kalau korang dah tahu dah dia punya direction ke mana, contoh korang menggunakan fresh breakout, korang faham, okay, sini zone sell aku ni, sini zone sell aku, sini pula zone buy aku. Okay, apa yang aku boleh buat, macam mana aku nak kena buat benda tu kan. Dan kemudian kalau tiba-tiba dia pecah, kan dah jadi sebagai swap. So jalan cerita ni, bila korang pakai fresh breakout ni, korang lebih senang, lebih mudah kan untuk diri korang. So yang paling penting adalah bila korang masuk dalam confirmation ataupun bila korang nak entry tu, korang apa yang korang nampak dekat low time frame, apa yang korang faham dalam low time frame korang ni, pergerakan dia nak ke mana, apa yang dia tengah nak buat, structure dia macam mana. Sebab tu saya selalu tekankan pasal structure ni penting. Kalau contoh kita nak masuk sell, kita nak masuk sell dekat sini, kita nak masuk zone sell, okay, nak masuk sell dalam zone, tapi kita punya pergerakan M5, M1, M15 tu, dia seperti tangga tengah nak menaik. Faham tak? Dia macam ni. So buat apa kita nak cari setup buy sell tu lagi? Jangan dulu. Okay, so fresh breakout itulah kegunaan dia. Dia hanya untuk menggunakan sebagai zone-zone yang korang boleh tandakan dulu. Okay, dia kira valid swap fresh breakout, considered sebagai valid breakout. Swap adalah considered sebagai kalau valid breakout tu tak jadi. Okay, tetapi persoalan dia, macam mana pula dengan control precise? Okay,
So now kita dah settle dah pasal apa yang saya nak bagi tahu korang, which is fresh breakout. Betul tak? Kita dah settle. Allahualam, settle. Now let's talk about something which is very more important also. Number 2, which is control and precise. So control and precise is all you need. What you need to understand about control and precise is number 1. Okay, so control dan precise, sesuatu yang korang nak kena faham. Number 1, bila contoh harga. Okay, so contoh, bila korang dah jumpa satu fresh breakout sell dan kemudian bila harga tu dah masuk dalam zone korang tu 80 pips, 80 pips, besar, it's huge. Apa yang korang kena buat? Korang kena cari peluang-peluang untuk korang nak sell. So macam mana korang nak sell benda tu? Simple. Number 1, macam mana korang nak kecilkan zone tu kepada 40 pips contohlah kan. Korang kena gunakan control dan precise. Okay, so sebab tu saya akan pesan sekali lagi, gunakan time frame yang saya dah ajar dekat korang ni. Okay, contoh korang jumpa zone ni dekat menggunakan time frame H4, fresh breakout sell korang ni menggunakan dekat time frame H4. So dalam cara dia simple je. Bila kita dah jumpa dah fresh breakout dekat H4 ni, okay, zone 80 pips, apa yang korang nak kena buat? Korang nak kena kecilkan zone tu. Korang nak kena korang kena kecilkan zone tu. Simple je. Cara dia, korang nak kena, bila harga tu dah masuk dalam zone korang, so bila harga dah masuk dalam zone korang, korang wajib cari lagi bentuk fresh breakout untuk nak sell. Faham tak? Okay, so maksudnya fresh breakout sell wajib ada lagi satu bentuk fresh breakout sell tu dalam dekat sini, faham tak? Dekat sini, supaya korang boleh kecilkan lagi nanti. Understand tak? Itu namakan sebagai precise dan juga control. So cara dia simple. Okay, saya akan bagi satu contoh. Saya delete balik semua, saya masuk dekat H4. Contoh, saya nampak setup tu dekat H4. Okay, saya nampak zone saya ni di time frame H4. Okay, saya nampak yang ni fresh breakout sell buy ni kan, saya nampak di time frame H4. So apa yang saya nak kena buat? First, kita akan ukur berapa banyak pips kita punya harga ni. Pips kita dalam 50 pips. Kita punya pips dalam 50 pips. Okay, so benda yang paling penting adalah untuk kita pastikan bila kita nak entry dalam zone 50 pips, kita nak kenalkan, kita betul-betul nak kena kenal pasti macam mana kita nak entry benda tu. Okay, so number 1, apa yang korang nak kena buat? Cara dia simple sahaja. Daripada contoh H4 tadi yang kita jumpa zone tu kan, saya nak cari lagi, simple je. Contoh kita jumpa dekat H4 dekat sini, saya nak pastikan bila kita dah masuk, bila harga tu dah masuk balik, saya nak ke zone tu kecil, saya nak cari lagi bentuk dekat sini. Dekat sini saya nak cari lagi bentuk yang kecil. Okay, so kita kena ikut turutan yang saya dah bagi dekat korang di dalam time frame, dekat sini, dekat time frame ni. So daripada H4 kita turun 2 time frame kepada M30 ataupun M15. Okay, so bila kita dah turun kepada M30, kita nak cari ada tak bentuk macam ni. Okay, contoh harga tu sampai kan, saya nak tengok dekat sebelah kiri ni ada tak bentuk, faham tak? Okay, so kita akan turun kepada M15. Ada lagi tak? Tak ada. M30 pun tak ada. Last kita masuk M5. M5 ada tak? Tak ada juga. Dekat M1 tolonglah. Okay, M1 ada banyak. So dia macam tu tau. Bila kita contoh masuk ke dalam H1, H1 ada H1 ada. Contoh kalau kita masuk dekat M30 tak nampak. Betul? M30 dekat sebelah kiri ni kita tak nampak apa-apa sangat. Betul? Dekat sebelah kiri ni kita tak nampak apa-apa sangat. Okay, so saya akan gunakan M15 ke bawah. Tetapi M15 pun tak ada. Cuma masalahnya M15 ada satu lekuk kecil je dekat sini. Yang ni bukan fresh breakout tau. Ni adalah swap zone. Boleh je kita nak pakai yang ni. Okay, boleh je kita akan ambil keseluruhan dia. Kita boleh pakai yang ni. So bila kita ambil yang bawah ni, maksudnya kita dah tahu dah zone kita ni sangat-sangat kecil. Maksudnya zone kita ni, sekejap Okay, saya akan tanda yang bawah ni sebab kita akan ambil fresh swap zone dari instead of kita pakai fresh breakout. Faham tak? Macam ni. Okay, lagi satu. Kalau korang tengok betul-betul, saya akan bagi satu contoh. Kita tengok sekejap. Saya nak ambil lagi satu contoh yang lebih senang untuk saya nak explain supaya korang nampak. Okay, kita cuba tengok dekat sini pula. Sini pun ada fresh breakout. Okay, sini pun adalah fresh breakout. Okay,
So bila korang dah ada fresh breakout korang tu, daripada H1 kita turun kepada M30. So bila harga tu dah sampai dalam zon korang kat sini, kita nak cari dulu betul-betul harga dah sampai. Harga contohlah kita dah abaikan zon ni sekejap Harga dah sampai dalam zon kita ni, kita nak tengok dekat sebelah kiri kita ni ada tak bentuk-bentuk fresh breakout tu lagi. So dekat sini adalah yang pertama. Okay, saya nampak satu dekat atas ni. So kita dah kecilkan. Dan lagi satu, kita ada lagi satu dekat bawah ni. So sangat-sangat penting untuk kita nak tandakan. Very important. So ni namanya control dan juga precise. Korang dah kecilkan zon korang tu yang daripada 50 pips ataupun 60 pips yang besar-besar tu, korang dah kecilkan dah. So last sini hanyalah 30 pips, sini sampai sini hanyalah 30 pips juga. So kita dah ada zon yang sangat kecil. Kita hanya ada 2 zon sahaja, 3 zon. So first, daripada zon yang kat sini, yang besar tu, yang besar ni kita dah kurangkan, kita dah jadikan sebagai satu zon yang kecil. Seterusnya yang ni pun sama juga. Okay, yang besar tu kita dah kecilkan. So sama juga kat sini, yang dah besar tu kita dah kecilkan. Okay, so kita total dah ada 3 zon. Itu cara dia. So kalau korang gunakan time frame dekat daily pula, macam mana? Sama je, korang kena ikut turutan dia. Okay, so contoh kalau korang jumpa fresh breakout, contoh korang nampak daily punya fresh breakout, bentuk dia macam ni, fresh breakout sell, korang turunkanlah time frame tu. Kenapa jadi ni? Okay, contoh korang jumpa, astaghfirullahalazim, apa jadi macam ni lah pula Okay, contoh korang jumpa dekat time frame daily, day 1, bentuk fresh breakout sell. So dalam zone ni mungkin 80 pips, tetapi korang kena faham, bila harga tu datang balik, takkan korang nak entry zone 80 pips. Dekat sini ni dia akan ada bentuk fresh breakout sell yang kecil je lagi untuk korang nak jual. So maksudnya dekat sini dia kena ada lagi satu kecil untuk korang jadikan zone yang kecil. Faham tak? Tapi korang kena ikut time frame yang saya dah bagi tahu macam mana korang nak kena ringkaskan. So bentuk dia macam ni. Dia mungkin ada lagi satu fresh breakout, ataupun mungkin ada 2 fresh breakout sell yang korang boleh tanda. So yang paling penting adalah ni, ikut time frame ni. Daripada daily turun ke H1, cari ada ke tak ada. Kalau tak ada, turun ke M30 ataupun M15. Faham? So dia dinamakan sebagai control dan juga precise. Alright, so korang boleh buat backtest sendiri. Gunakan time frame daily, gunakan time frame H4, gunakan time frame weekly pun boleh, H1 pun boleh. Tetapi saya lebih suka dekat daily dengan juga H4, lebih kukuh. Dekat atas ni contoh kita ada swap zone. Macam ni kita nak buat. Faham tak? Alright.